Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah-ayah dan ibu-ibu sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa kabar semua? Saya doakan semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan sementara kita sampai ke tempat kerja, mungkin ramai di kalangan kita yang masih lagi berada dalam kereta meneruskan perjalanan untuk menuju ke tempat kerja. Marilah sama-sama kita mendengar sedikit perkongsian ilmu dan motivasi pagi daripada saya yang bertajuk Hargai ibu anda semasa mereka masih ada. Hargai ibu anda semasa mereka masih ada. Sahabat-sahabat rahimakumullah, semalam saya dapat call ataupun panggilan telefon daripada mak saya. Semasa saya dalam bilik mesyuarat bersama beberapa orang staf saya, maka saya menjawab ringkas, "Maaf mak, nanti adik," panggilan saya adik untuk mak, "adik akan telefon balik sebab sedang meeting." Tetapi malangnya saya terlupa. Saya terlupa untuk menelefon mak saya selepas itu. Pagi tadi sebelum saya datang ke Jabat Radio Aikim, saya sempat telefon mak dan mak saya beritahu kenapa tak telefon semalam tunggu. Maka saya terasa amat sedih dan duka cita. Lantas saya terfikir pada pagi yang mulia ini, saya ingin bawakan satu tajuk, hargai ibu anda semasa mereka masih ada. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, kedudukan ibu, jasa dan pengorbanan mereka saya kira tidak perlu dihuraikan lagi. Semua sedia maklum bahawa ibu adalah segala-galanya. Bahkan ibulah yang mengandungkan kita, yang melahirkan kita. Ibu juga yang mengajar kita untuk berjalan. Sebelum itu memandikan kita, menyuapkan makanan. Dan saya kira tidak terkira banyaknya jasa dan pengorbanan ibu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam siri motivasi ini saya suka mengajak diri saya dan sedang pendengar Radio Aikim dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang pemimpin keluarga, kita mempunyai ibu. Kita dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama ibu. Dan kejayaan seorang anak, kejayaan seorang bisnesmen, kejayaan seorang pegawai kerajaan tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan berkat doa ibu. Saya teringat satu kisah bagaimana seorang hartawan yang berjaya. Dia ada satu persoalan. Ini seorang hartawan yang dermawan, yang berjaya membina jaringan perniagaan, mempunyai syarikat lebih daripada 5 buah, dan beliau terkenal seorang peniaga yang cukup hebat di Malaysia ini. Beliau ditanya dalam satu temu bual, apakah rahsia kejayaan anda ataupun tips kejayaan anda? Maka beliau menjawab, sebenarnya tidak adalah rahsia ataupun tip-tip tertentu, tetapi beliau menyebut bahawa beliau akan senantiasa menelefon ibunya yang di kampung, berada di kampung paling kurang 3 kali sehari. Pada waktu paginya sebelum beliau makan, beliau akan telefon, "Assalamualaikum ibu, dah makan belum? Makan apa pagi ini?" Begitulah juga pada waktu tengah hari, beliau akan telefon ibunya pada waktu tengah hari, "Ibu, apa khabar ibu? Dah makan belum?" Begitulah pada waktu tengah hari beliau akan menelefon ibunya sekali lagi. Tuan-tuan sidang pendengar Radio Aikim dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita bertanya, bilakah kali terakhir kita menelefon ibu kita? Bilakah kali terakhir kita bertanya khabar kepada ibu kita? Mungkin kita terlupa pagi ini kita makan nasi lemak special lauk sotong. Tengah hari ini mungkin kita makan kari kambing tengah hari ini. Tetapi kita terlupa untuk bertanya kepada ibu kita, ibu dah makan belum? Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu sedang pendengar rahimakumullah, kadangkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilanjutkan usia ibu-ibu kita. Dan kerap kali berlaku pertelingkahan ataupun perbalahan di kalangan adik-beradik. Siapa yang nak jaga mak yang sakit? Siapa yang nak jaga mak yang lumpuh? Kadangkala ada anak-anak yang agak berat hati untuk menerima ibunya dijaga di rumahnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bila mak pilih rumah kita, ia merupakan tashrifun la taklif. Ia merupakan satu kemuliaan, bukannya sesuatu yang memberatkan ataupun menyusahkan. Marilah sama-sama kita dimotivasi pagi yang mulia ini,
kita bermuhasabah sedikit. Adakah kita sebagai seorang anak telah menghargai ibu kita, melaksanakan tanggungjawab kita kepada ibu kita semasa mereka masih ada hari ini? Marilah sama-sama kita muhasabah. Pernahkah kita memandikan mak kita dalam keadaan kita dimandikan oleh ibu kita beribu kali mungkin, tapi kita tak pernah pun memandikan ibu kita? Pernahkah kita mendukung mak kita? Mungkin kita telah didukung beribu-ribu kali oleh ibu kita, tetapi kita tak pernah pun dukung mak kita. Apakah pernah kita menyuapkan makanan ke mulut mak kita, sedangkan kita sejak daripada kecil sampai pandai makan sendiri disuapkan oleh ibu kita? Marilah sama-sama kita bermuhasabah dan kita motivasikan diri kita, memotivasikan diri kita untuk berjaya cemerlang di dunia dan akhirat. Maka seorang anak mestilah menunaikan tanggungjawab kepada ibunya. Dan kepada sidang pendengar, hadirin dan hadirat yang berada di luar sana, sekiranya anda masih lagi punya ibu, maka hargailah mereka, maka tunaikanlah tanggungjawab kepada mereka. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dalam keadaan kita tidak sempat untuk berbakti kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang sentiasa mendoakan mereka dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekadar itu saja tazkirah ringkas daripada saya, motivasi yang meningkatkan iman takwa kepada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.